Saya sedang mencari sebuah buku. Tajuknya Pembuatan Dakwah. Ada nampak? Jumpa pun. Assalamualaikum. Jap, belum. Nanti dia tak masuk. Jap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Nama saya Nurul Mu'amani binti Muhammad Saifullah dari kelas 5 Intelek. SK Sungai dan Kejayaan Selangor. Hobi saya membaca dan melukis. Saya hendak menjadi seorang guru kerana saya ingin berkongsi dan menyebarkan ilmu. Saya juga amat gemar membaca buku kerana membaca buku membuka pandangan saya kepada dunia. Bahan bacaan kegemaran saya adalah buku cerita. Saya suka membaca buku cerita kerana ia ada banyak kisah yang menarik seperti buku kisah Nabi Muhammad SAW. Saya suka membaca buku cerita itu kerana saya dapat mengetahui Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah dan kepayahan Nabi Muhammad SAW yang dihadapinya. Ia ada banyak kisah, ia ada banyak pelajaran yang boleh diikuti untuk semua manusia masa kini. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan sebuah buku yang bertajuk Permulaan Dakwah. Buku ini sangat menarik. Ia mempunyai gambar dan bahasanya yang mudah difahami. Ia adalah salah satu buku dalam siri riwayat Nabi Muhammad SAW. Ia diterbitkan pada tahun 2012. Nampak macam nipis kan? Namun, ia terkandung peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Mari dengar apa yang istimewa tentang buku ini. Jom. Kecekalan, ketaatan, keberanian. Itu adalah tiga perkara yang boleh saya simpulkan setelah membaca buku ini. Cuba kita bayangkan jika kita terpaksa menghadapi bahaya dan melakukan sesuatu tugasan itu. Sungguh takut apatah lagi jika diugut bunuh. Cuba, mungkin setengah orang mereka akan lari daripada sesuatu tugasan itu demi menyelamatkan diri, tetapi tidak bagi Nabi Muhammad SAW. Buku ini menyedarkan saya bahawa baginda Nabi Muhammad SAW sangat cekal, taat dan berani, sedangkan beliau sendiri diancam bunuh. Ini kerana dalam buku ini disebutkan peristiwa baginda Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka. Sedangkan selama 3 tahun baginda telah berdakwah secara sembunyi. Buku ini menunjukkan kekuatan baginda dalam menyampaikan Islam dan ketaatan yang sungguh tinggi kepada suruhan Allah. Ini kerana kaum Quraisy ketika itu masih ramai lagi membantah suruhan Allah. Contohnya adalah supaya tidak minum arak, tidak berjudi dan tidak membunuh anak perempuan. Dan yang paling utama adalah suruhan supaya menyembah Allah. Mereka telah lama menyembah berhala. Jadi, memang sukar untuk mengajak mereka untuk menerima dakwah Nabi. Keistimewaan buku ini juga memapar kekesian bapa saudara Nabi Muhammad SAW, iaitu Abu Talib. Kebaikannya mengatasi kepercayaannya. Ini kerana Abu Talib tidak memeluk Islam. Dia kekal dengan kepercayaannya, namun dia tetap sentiasa melindungi anak saudaranya. Kisah ini membuatkan saya juga berasa berdebar kerana pada akhirnya buku ini menceritakan tentang kematian Abu Talib. Oleh itu, selepas kematian Abu Talib, kaum Quraisy lebih berpeluang untuk bertindak lebih kejam. Oh ya, saya juga pernah terbaca betapa kasihnya baginda kepada Abu Talib. Ini kerana baginda amat sedih pada tahun kematiannya. Abu Talib meninggal pada tahun yang sama dengan isteri Nabi Muhammad SAW. Tahun itu dikatakan digelar tahun duka cita. Ada banyak buku lain dalam siri ini. Jadi untuk mengetahui kisah yang lebih berlaku seterusnya saya akan baca judul yang lain demi mempelajari lebih banyak tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Buku ini benar-benar mengajar saya. Pertama, saya harus bersyukur dengan nikmat Islam yang diperoleh sekarang. Walaupun saya lahir sebagai orang Islam, tetapi saya harus belajar lebih banyak tentang agama Islam. Tidak sekadar menjadi Islam pada nama sahaja. Kedua, saya juga harus lebih prihatin kepada kesusahan orang lain walaupun orang itu berbeza agama, bangsa dan kaum dengan saya.
Ketiga, saya harus lebih berazam untuk taat daripada perintah Allah, kerana dapat kita lihat walaupun Nabi Muhammad SAW dijadikan syurga, baginda tetap sentiasa taat dan patuh kepada suruhannya. Wah, banyak betul buku yang perkara yang terkandung daripada buku ini. Buku yang nipis ini bab kata pepatah kecil-kecil cili padi. Jadi saya sangat sarankan kepada semua untuk membaca buku ini, juga buku sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Daripada saya, Nur Ummu Amani binti Muhammad Saifullah. Bye.